العفو فاعف عنا أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan, perkataan dan juga perbuatan yang mereka telah tinggalkan. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu kami catat satu persatu dalam kitab suratan yang jelas lagi nyata. Surah Yasin ayat yang ke-12. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siok, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, para alim ulama, para asatizah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas pemberian nikmat kurniaan yang tak terputus-putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun terkadang kita tak ingat Allah, walaupun terkadang kita alfa lalai daripada mengingati Allah, terkadang tak melakukan arahan Allah, tapi Allah masih memberikan kita nikmat. Pagi tadi saya di college, tiap-tiap hari Selasa kita buat assembly 7.50 sampailah pukul 8.10 minit. Kita isi dengan maklumat-maklumat dan juga maklumat-maklumat semasa dan juga perkongsian ilmu lah. Dan kita allow pelajar-pelajar untuk keluar ke hadapan untuk bercakap, untuk kita latih dia public speaking agar dia tak gemetar bila bercakap di hadapan orang ramai. Dan itulah mereka nanti bila keluar daripada college, tak dapat tidak mereka kena bercakap, arahan dan sebagainya kena maklum pada orang bawah subordinate dia. Sebab level mereka itu supervisor, technician ataupun assistant engineer lah. Sudah pasti mereka ada orang bawah dan mereka kena bercakap. Antara yang kita sentuh ialah wajib datang, tapi ada orang tak datang, orang deki kan? Orang deki. Senang je, sebab tu Allah jadikan syurga neraka. Hak syurga untuk orang yang mari. Hak tak mari tu neraka lah. Orang tu kasar bunyi tu. Tapi tak gitulah. Tapi nak ayat gitulah. Hak mana taat patuh pada Allah, syurga. Hak tak taat patuh pada Allah, neraka. Jadi hak tak mari tu saya panggil kemudian. Secara akan dipunya penasihat akademik untuk maklum ke budak ni untuk jumpa. Maka pukul 9.30 dia datang, 3 orang datang. Jadi kita rayak dah. Ada masalah apa dia tak turun. Apa masalah apa? Bangun lewat. Bangun lewat. Jadi ayat seterusnya, sembahyang subuh ke tak? Tu je. Kita tak rayak banyak. Dulu ni kita rayak gitu je. Sembahyang subuh ke tak? Tak sembahyang. Qada. Jadi berapa kali dah? Banyak. Banyak kali itu ada tak Allah Subhanahu wa taala sekat awak bernafas 1 minit? Ada tak? Sepanjang awak tak sembahyang subuh, hanya qadaan, Allah sekat sekali 1 minit tak boleh nafas. Ada? Tak ada. Tengok sayangnya Allah pada awak, kasihnya Allah pada awak.
Awak tak ikut arahan dia pun, dia masih bagi awak oksigen. Dia masih bagi awak bila makan awak kenyang. Dah, minum awak hilang dahaga. Tengok kasihnya Allah pada kita. Dah, saya tak nak pemberian Allah ni lama-lama Allah dengan cetung muka. Muka cetung panggil. Allah tak muka cetung lah. Dah, kita dah istilah tu. Tahu muka cetung tuan-tuan? Bagi dalam keadaan yang dah belunjur mulut ni. Cetung muka. Nah, tak suka lah tu. Bila Allah bagi dalam keadaan tak suka, tapi Allah bagi juga, itu istidraj panggil. Dah, nikmat-nikmat Allah bagi, tapi Allah nak jauhkan kamu dari dia untuk senang Allah tohokmu dari neraka. Dah, tu pendekatan kita bagi. Dah, dulu teknikal. Ni dalam fasa satu arahan peraturan. Tak ada dah. Dulu time muda boleh lah. Kita tua-tua lah ni kita attack ikut agama pula. Attack ikut syariat pula. Tu. Sama-sama saya rayak ke orang bawah saya. Dah masuk kelas ni, dah paling kurang bawa satu ayat Quran. Baca satu ayat Quran, tafsirkan dia. Start kelas lah. Nah, dia punya start kelas ni, dia punya induksi awal, ice breaking dan sebagainya, bagus lah. Tapi masuk nilai agama. Dah, masuk pemikiran agama. Awak berkuasa dalam kelas 2 jam. Ambil 10 minit pertama itu kita tengok satu ayat Quran. 18 minggu perjumpaan, setiap minggu 2 kali, 36 kali. Satu sem, 36 ayat. Kita boleh maklum pada budak. Tengok, kita boleh buat. Kita berkuasa dalam kelas. Jadi ni kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya bawa ialah apa dia hadirin. Kadang-kadang kita lalai. Nah, leka, tapi Allah masih lagi bagi kepada kita. Dah, kenapa Allah bagi kita peluang? Itu je. Dah, dia punya ayat kunci dia apa dia? Peluang. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 12 surah Yasin, sungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Dah, kita lepas ni akan dihidupkan balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni hidup dah. Dah, jadi hiduplah ni, hidup akan datang. Serupa ke tak? Tak serupa kata ulama. Tak serupa. Dan memang tak serupa. Sebab hidup sekarang ni Allah Ta'ala bagi peluang. Peluang tadi lah. Allah Ta'ala bagi kita ikhtiar untuk baiki diri. Allah datangkan orang untuk bagi nasihat. Datangkan orang untuk bagi pemberitahuan, makluman dan juga maklumat. Untuk kita lebih baik. Jadi kita berpeluang untuk nak baiki. Ini sifat hidup di dunia. Selagi tak mati lagi, kita berpeluang. Tetapi hadirin, hidup di akhirat nanti, istilah peluang itu tak ada. Istilah usaha itu tak ada dah. Ikhtiar tak ada. Nak baiki diri pun tak ada dah. Itu sifat hidup di akhirat. Dan kami kata Allah, tuliskan segala muga hak lakukan yang dahulunya kamu lakukan di dunia, serta segala kesan perkataan, perbuatan yang mereka tinggalkan. Hak kita buat lala ni atas dunia, tak semayang, tak gapo, Allah tulis, Allah catat. Allah tulis, Allah catat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Surah Kahfi ayat yang ke-49. Tidak tergugur pun satu, walaupun sekecil ataupun besar, semuanya Allah Ta'ala catatkan. Tak ada tergugur. Kata ulama, saghiratan yang kecil apa dia? Ulama menafsirkan yang paling kecil ialah senyum. Senyuman.
Senyum pun Allah catat. Dah, sama ada senyum itu senyum ikhlas atau senyum tak ikhlas. Senyum nganying panggil. Lah ni tak senyum dah, cara praktikal, senyum secara emoji dipanggil. Emoji. Mana tuan-puan dalam WhatsApp duk tarik-tarik ngojo tu senyum. Senyum tu senyum apa dia? Nak nyanyi ke ikhlas? Hak tu pun Allah catat tuan-puan. Dah kalau gitu senyum, cantik, bercakap, dah melakukan, buat, sentuh, lagi lah. Wala kabiratan, dan yang besar apa dia? Syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala catat. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catat satu persatu dalam kitab yang jelas. Lagi nyata. Inilah antara ayat 12 surah Yasin untuk sama-sama kita ambil perhatian. Tadi kasih Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, insya-Allah kita teruskan sambungan pesanan Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Insya-Allah bulan depan kita masuk kitab Rahsia Kematian. Baik. Sambungan hari itu ada 4 perkara yang ditekankan oleh Imam Ghazali untuk kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Kita dah sentuh pertama dan kedua, insya-Allah malam ni yang ketiga dan juga yang keempat. Tapi sebelum pergi kepada ketiga, kita ulang balik apakah pesanan yang Imam Ghazali suruh kita lakukan. Yang pertama apa dia hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu ukuran pergaulan kita dengan Allah. Yakni hubungan ibadah kita. Di sini digunakan pergaulan, yakni hubungan ataupun ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena ukur ibadah kita kepada Allah terhadap Allah. Macam mana agak-agak suruhan arahan Allah ini dah kita lakukan. Ati Allah, taat kepada Allah. Macam mana taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pentingnya ialah apa dia? Perkara yang fardu, perkara yang rukun, perkara yang wajib. Pasti dan pasti kita kena buat. Jangan ada alasan dan sebagainya, tapi di sana ada rukhsah. Tapi jangan kita memandai-mandai guna rukhsah tersebut. Jadi tengok keadaan. Okey, baik. Yang pertama kata Imam Ghazali, kita kena ukur ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sukar, memang payah, memang jerih kita nak buat ni, tapi kita kena lawan sifat degil-degil kita itu untuk kita jauhkan daripada kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni kita kena muhasabah dirilah setiap masa, setiap ketika dalam kita muhasabah tentang amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pesanan Imam Ghazali, hendaklah engkau mengukur pergaulan kita dengan orang lain, orang ramai. Yakni apa hendak engkau lakukan pada orang lain, hendaklah engkau ukur pada dirimu dahulu sebelum engkau lakukan pada orang lain. Yakni hubungan kita sesama kita lah, hubungan kita terhadap makhluk ataupun sama kita lah. Okey. Jadi di sana hadirin timbulnya, saya maklumkan hal itu, hablum minallah, hablum minan nas. Tu yang pertama tadi, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kena ukur molek. Kena tengok molek. Dan yang kedua, hubungan kita sesama kita. Sebab kedua-dua ini sangat-sangat reflect nanti pada kita di akhirat. Allah ayat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulanglah pada aku dalam keadaan kamu puas hati.
Kamu redha dengan apa yang telah kamu lakukan. Bermaksud kita puas hatilah tuan-puan. Nah, kita puas hati atas segala bentuk ibadah kita sebagai hamba Allah. Puas hati. Dan Allah pun puas hati kita sebagai hamba dia. Tu. Akhirnya Allah Ta'ala jemput kita masuk surga. Ni. Dan yang kedua, hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Sebab tu kita ada minta taubat, istighfar pada Allah, minta ampun, minta maaf sesama manusia. Sebab hubungan ni kalau masih ada sekatan, maka agak sukar nanti untuk kita mendapat nikmat di sana. Sebab itulah di dunia ini pun hubungan sesama kita ini kena baik. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW tentang orang yang mana bawa pahala puasa, pahala sembahyang, pahala sedekah, pahala haji, tapi bila tiba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia itu muflis. Bawa pahala semaya, pahala ibadah dia tapi depan Allah muflis. Kenapa? Di dunia hari itu dia buat tak baik pada orang. Dia buat jahat ke orang, dia fitnah orang, dia buat zalim ke orang. Akhirnya apa dia hadirin? Pahala kita diambil oleh orang lain. Jadi tolong jagalah. Tolong jaga perbuatan kita sesama manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman ataupun tidak sempurna iman. Tohor sikit. Kalau tak beriman ni nampak dalam. Di sana ada menafsirkan tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mengasihi diri saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Ni hadirin, jadi hubungan kita ni kena baik. Jangan hanya tunggu hari raya nak minta maaf kosong-kosong. Tiap-tiap hari pun jumpa minta maaf. Okey, baik. Itu yang kita bincang pada pertemuan yang lepas. Baik, untuk hari ini, malam ni, perkara yang ketiga, bila mana engkau belajar suatu ilmu atau engkau mentelaahnya, maka sebaiknya bahawa ilmu yang engkau pelajari itu akan memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu. Seperti halnya jikalau engkau mengetahui bahawa umurmu hanya tinggal seminggu sahaja lagi. Maka sudah pasti engkau tidak akan sibuk dengan ilmu fiqh, ilmu khilaf dalam mazhab, ilmu teori akhlak, ilmu usul dan sebagainya. Kerana engkau tahu bahawa segala ilmu yang aku sebutkan tadi tidak memberi faedah kepadamu dalam keadaan kamu tahu kematian kamu ada seminggu sahaja lagi. Baik. Dalam keadaan ini sudah tentu engkau hanya sibuk dengan muraqabah, yakni sentiasa memperhatikan keadaannya dan menghilangkan segala perkara yang cuba untuk merosakkan hatinya terhadap ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mempelajari sifat-sifat kejernihan jiwa dan berpaling daripada urusan keduniaan, dan engkau akan sibuk pula mengisi hatimu dengan cinta akan Allah Ta'ala, beribadah kepadanya dan menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang baik. Baik. Hadirin dikasihi Allah, hak ketiga ni kata Imam Ghazali, itunya apa dia? Keutamaan. Memang kita belajar sekarang ni untuk kita nak hidup di dunia. Kita belajar ilmu finance, ilmu kewangan, ilmu pengurusan, ilmu kejuruteraan dan sebagainya. Tak apa, tak kisah. Islam bukan melarang, sila berlaku, sila. Tapi apakah keutamaan yang perlu yang kamu kena belajar dahulu? Tak lain tak bukan ilmu dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.
Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ni tuan-tuan, kita kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari ilmu-ilmu yang mengenali Allah. Tak lain tak bukan ilmu fardu ain. Wajib ke atas setiap Muslim mempelajari ilmu fardu ain. Lagilah dia mukallaf. Apa dia ilmu fardu ain? 3 tu lah. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid, kenal Allah. Kenal sifat Allah, kenal nama Allah, sifat 20 sebagai. Allah tak sama dengan makhluk. Allah tidak berhajat pada kita. Allah hidup, Allah tak sama dengan kita. Allah tidak ada awal, Allah tak ada akhir. Allah menciptakan segala. Ni kita belajar sifat 20 dan juga nama-nama zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu, macam mana kita nak beribadah pada Allah? Ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Ilmu tentang sembahyang kita, macam mana nak sembahyang dengan baik, betul. Ikut aturan syariat, syarak macam mana. Rukun-rukun dia kena molek belakang. 13 rukun mengikut Imam Mazhab Syafi'i. Tertib. Ada rukun qauli, fi'li dan juga qalbi. Kena buat seelok-eloknya. Lepas tu, bila sembahyang beribadah pada Allah, nak juga kepada apa dia? Rasa manis, rasa seronok. Macam mana? Kita kena didik hati kita. Tasawuf, takhalli, tajalli, tahalli. Sifat buruk kita kena buang dulu. Nak belajar buang sifat buruk, masukkan sifat orang molek, dan amalkan sifat orang molek itu sampai bila-bila. Ada sifat hasad dengki, macam mana nak buang hasad dengki? Belek buku kitab menawar bagi hati, baca dan sebagainya. Tengok praktikal yang diamalkan oleh para alim ulama. Ini antaranya tuan-tuan. Kalau kita nak mati seminggu lagi, agak-agaklah kita berkalut ke ilmu tentang nak cari, nak kenal teknologi AI, Arduino, tahu tentang sistem Optimus Stella. Harga dia 90,000 tuan-tuan. Nak beli tak? Robot sebutir. Pada Stella apa dah? Tesla. Tesla sekarang ni buat satu robot. Akan jual apa ni? Nak basuh pinggan boleh, nak tolong nenek boleh. Nak ngasuh budak boleh. Sedap gamuk gitu tuan-tuan. Production line ni semuanya robot. Dalam ni pun robot dah. Robot dah. Robot tak letih. Kualiti, produktiviti dia lagi hebat. Mengancam tuan-tuan. Tak mungkinlah esok-esok tuan-tuan manusia mungkin boleh dilupuskan. Robot pula akan mengambil tempat kita. Okey, baik. Dan tak mungkin esok-esok nikah dengan robot pula. Tak tahulah masa akan datang. Dia mari dengan pelik ni kan? Pelik juga dah yang akan keluar. Baik. Jadi hari ni kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, bila tahu kita nak mati tuan-tuan, kita tak fikir dah bab tu. Samalah kita tuan-tuan. Bila kita dah melanjut umur ni, apa keutamaan kita sekarang? Tak lain tak bukan kita nak memperbanyakkan amal ibadah. Memperbanyakkan amal ibadah kita. Ya, Nabi riwayat hadis Nabi. Kalau kiamat esok ada benih di tangan, campur buang untuk kita tanam. Itu usaha tuan-tuan. Itu tak dinafikan. Usaha untuk kita apa dia? Untuk kita nak mendekat, membanyakkan amal ibadah kita. Bukan menyerah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, keutamaan. Sebab itulah benda macam ni bila kita belajar tuan-tuan, makin kita tawaduk tu. Dan yang kedua, makin belajar ni makin tawaduk, makin kita mendekatkan diri, bukan mendabik diri. Sebab itulah yang ketiga ini, seingat saya ada huraian tentang Imam Ghazali sendiri.
Dah, beliau ni tuan-puan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab agung Imam Ghazali. Nah, kata ulama, sekiranya Quran dimusnahkan, hadis-hadis Nabi dimusnahkan, tak ada, maka ada kitab Ihya. Inilah antara rujukan kita. Ayat hebat. Dah, kitab Ihya Ulumuddin. Sehebat-hebat kitab beliau ni, hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dikritik oleh para akademik, para cendekiawan yang lain, tentang macam mana Imam Ghazali memasukkan hadis-hadis yang dhaif dalam dia punya kitab Ihya. Dah dikritik. Kita dalam ni tuan-puan senang nak kritik orang, tapi benda ni dah berlaku lama. Jadi orang kritik kitab dia. Maka hadirin, ayatnya lapang dadanya Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab kemudiannya Minhajul Abidin. Imam Ghazali tulis kitab Minhajul Abidin. Dalam muqaddimah kitab itu, Imam Ghazali menulis, semua tulisan manusia boleh dikritik oleh manusia lain, kecuali Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Al-Quran jangan kritik. Al-Quran jangan kritik. Ayatnya betapa lapang dadanya Imam Ghazali rahimahullah terhadap ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada. Jadi yang ketiga ini tuan-tuan, apa pendekatan yang nak dibawa oleh Imam Ghazali ialah kita kena belajar, dan belajar mengikut keutamaan. Apa dia yang kita kena belajar dahulu? Tak lain tak bukan tentang fundamental agama. Kenal agama dahulu. Dah kenal Quran dahulu. Dah kenal mana bacaan yang elok, yang betul, makhraj huruf yang betul. Tak apa ustaz kita belajar lepas pencing ustaz. Selekeh belajar lepas pencing. Merasa kerah lidah dia tuan-tuan. Ra tapi ra. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Ring, dua-dua ring. Macam mana? Tolak jadi imam pula. Balik awal tu. Dah balik awal. Kalau ghairil maghdu, dia boleh jadi imam. Syarat imam dia, makmum dia ghairi juga. Ra juga. Dia ra, makmum ra, boleh jadi imam. Kalau dia ra, makmum ra, tak boleh jadi imam. Sebab itu bacaan. Bacaan kena belajar. Tapi kalau tak boleh juga usaha, tak apalah, buat kerana itu rezeki kita. Baik, jadi itu keutamaan yang ketiga. Dan yang terakhir sekali hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali rahimahullah taala anhu, bahawa engkau jangan menghimpunkan harta dunia lebih banyak daripada cukup makan setahun, seperti apa yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sebahagian daripada isteri-isteri baginda. Dan baginda bersabda, Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafan. Dalam riwayat lain, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Apa maksud dia hadirin? Ya Allah, jadikan makanan atau jadikan rezeki keluarga Muhammad di dunia ini secukupnya sahaja. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempersiapkan makanan cukup setahun ini bagi kesemua isterinya, tetapi hanya bagi mereka yang lemah imannya sahaja. Adapun isterinya yang kuat imannya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mempersiapkan baginya makanan untuk sehari setengah sahaja. Apa yang boleh kita ambil daripada pesanan keempat ini?
ambil dari sudut jangan hanyut dengan kemewahan dunia yang boleh membuatkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab tu kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak beri rezeki, nak beri apa-apa ni, biar kita ni mampu untuk ikut. Dan Allah rakyatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak taklifkan, Allah tak mempertanggungjawabkan kamu terhadap kamu pada sesuatu tanggungjawab yang kamu tak mampu nak ikut. Nah, kita mungkin tak boleh jadi orang kaya. Kalau kaya, jadi muka lain. Nah, maka mungkin kita tak boleh, ataupun kita minta pada Allah, ya Allah, jadikan aku seadanya. Kita nak kaya. Siapa tak si kaya tu apa? Siapa tak si kaya? Semua nak kaya. Tapi kalau kaya itu wasilah untuk kita dekat diri pada Allah, silakan. Kemewahan wasilah kita dekat pada Allah. Pangkat, pengaruh wasilah untuk kita makin dekat pada Allah, silakan. Tapi kalau kita khawatir benda semua tadi membuatkan kita leka alpa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kena ingat. Baik, makna cukup sekadar kafafan, kata ulama, iaitu sekadar makanan hak dia nak makan je. Tu, kalau kita makan, tuan-puan, sekadar kita nak makan je, jangan berlebih-lebihan. Walaupun sesedap mana pun jangan berlebih. Kena ada had dia. Memang sedap. Bila rakyat sedap, itu petanda kita kena berhenti. Kita dak bila nak sedap, kau tambah. Tapi sedap sebenarnya, sedapnya itu signal untuk kita stop. Boleh buat ke tak? Oh, tak boleh. Ustaz sendiri pun lerak. Ustaz tambah ustaz. Jangan balik selagi tak habis ustaz. Biru mata ustaz. Kepala kambing kena dah sekali. Ustaz berhabis, Senin nak basuh pinggir. Allah, dia ayat gitu tuan-tuan. Berhabis gitu. Tapi sedap muka sokalo makin habis. Tapi bonyok apa dulu. Tu, tuan-puan tolong jaga ustaz. Jangan bagi dia dia punya BMI lebih. Tuan-puan kena buat KPI pada ustaz. Ustaz kena gemuk. Biar BMI tu molek-molek. Sebab kami nak pakai ustaz lama. Nyamu ustaz ni tak bukannya atas BMI tu tuan-puan. Tapi nak ayatnya biar ustaz ni ready molek lah. Jangan duduk boyah sebagainya. Okey, baik. Yang kedua, makna cukup sekadar ada itu ialah cukup tanpa pembaziran. Jangan bazir tuan-tuan. Jangan bazir. Dan yang ketiga, makna cukup sekadar ada ialah sekadar alas perut. Ini makna kafafan itu yang diterjemahkan oleh para alim ulama. Bermaksudnya apa dia? Bukan nak tolak kemewahan dunia, sila. Tapi tolong jangan hanyut dengan kemewahan dunia. Itu je. Biarlah jadi semua itu wasilah untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah antara 4 pesanan Imam Ghazali yang mampu dibaca pada malam ini, supaya agar kita dapat sedikit manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Jumpa lagi minggu depan pula, bulan depan. Okey, Allah Ta'ala alam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.